Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good evening ladies and gentlemen, para hadirin sekalian. Cewa para hadirin, kita sedang melalui norma baru. Semuanya duduk di rumah sambil kita menghayati ilmu yang kita kongsikan di Minggu Saham. This is day 6 insyaAllah if I'm not mistaken. Dan saya Nazmin Rahman, pengacara anda untuk segmen ini yang seterusnya ya. Dan sebenarnya saya dah wawarkan dekat social media saya sendiri. Saya nak lakukan interview ni, sebenarnya saya ada soalan-soalan tentang masa depan saya. Lepas tu saya telefon member saya. Dia sebenarnya member. Lepas tu kita nak buat live discussion lah. Aku kata norma baru kan. Kita pakai kain plekat, pakai t-shirt cerita pun boleh. Tapi tiba-tiba dia dah jadi sesuatu yang lain. Dan insyaAllah objektif kita adalah untuk berkongsi ilmu tentang takaful kepada sebanyak yang mungkin. Kita jangan orang kata lepaskan peluang ni untuk berkongsi nuggets of information dan juga sometimes you have wisdom coming in from the most inopportune places. Jadi kat sini saya bersama dengan rakan saya iaitu CEO of Takaful Ikhlas iaitu Encik Nur Azman Zainal. Saya dah tak sangka sekarang tiba-tiba dia dah botak dah handsome. How are you sir? Alhamdulillah Nas. Alhamdulillah. Terima kasih. Apa yang banyak orang tak tahu namanya. Kita dengar CEO Takaful Ikhlas. Orang kata, oh CEO dia mesti takutlah ni. Tapi kita nak orang kat luar sana tahu yang bila kita cerita pasal takaful, kita cerita pasal masa depan kita kan. It's something that touches the heart emotion. Betul. Dan saya nak orang kat luar tahu yang abang CEO kita ni sebenarnya manusia yang biasa saja. Jadi Encik Nur Azman, as we start off the interview lah, I nak tahu sebenarnya berapa lama you dalam industri takaful ni? Saya sebenarnya dah lebih 20 tahun dalam industri insurance dengan takaful ni lah. Orang kata apa, Alhamdulillah Allah bagi rezeki duduk dalam industri lama kan, untuk kita belajar, untuk kita kongsikan kan. So insyaAllah Alhamdulillah. Allah, depan kamera humble betul lah. Tiba-tiba kita, jadi kita kongsikan. Tapi betul, 20 years of experience is something we shouldn't take lightly lah orang kata. Dan as I understand it, banyak orang bila kita nampak CEO ni macam, he's an industry leader, he's a thought leader as well. Dia mengemudi orang kata bahtera ni kan. Tapi kita lupa kadang-kadang dia juga seorang suami dan seorang ayah. So tell me a bit about yourself and your family. How many children do you have? You know? I have 3 children. Of course lah, satu ialah isteri kan. Alhamdulillah. One is enough. One is Amin. enough, kan? Jadi 3 orang tu masih lagi membesar. Seorang dah pergi ke universiti, 2 lagi masih di sekolah lah. Normal man. Jadi saya punya family pula kecil lagi. So my worries a bit different. Jadi tak kisah di mana tahap dalam hidup kita ni. Tak kisah awak single ke, awak baru saja kahwin ke, nak honeymoon ke, awak dah ada anak 1. Oh itulah dia, kita punya orang kata cahaya mata 1 je. Atau mungkin ada anak 10. Kan? Saya nak maintain kat sini yang takaful adalah tanggungjawab untuk semua, no matter where you are in life. What do you think about that? Okey, bercakap soal takaful ni, dia benda ni takaful ni, benda emosi tau. Betul. Okay? Dia bukan benda yang macam kita boleh pegang. Okey? Macam kereta ke apa, tak. Tapi dia benda satu-satu yang berkenaan dengan emosi kita. Sebab tu sebagai bapa, sebagai suami, okey, kita bercakap soal takaful ni, sebenarnya saya tengok takaful ni sebagai satu penyambung kehidupan. Penyambung kehidupan. Sebab dia, kalau kita tengok contohlah, untuk takaful ikhlas dia ada dua-dua. Takaful hayat dan takaful keluarga dan takaful am. Tapi kita cakap soal takaful hayat, for example. Kita tak nak hari ni kehidupan kita. Nas, kita ada anak yang kita nak tanggung. Betul. Kita ada isteri yang masih bergantung pada kita. Betul. Okey. Dan mungkin ada ibu dan ayah yang masih hidup bergantung dengan kita. Dan tak nafikan juga kita ada hutang piutang. Liability kita. Tak boleh lari. Death and taxes and hutang. Exactly. Jadi takaful ni, bila saya sebut sebagai penyambung kehidupan, sebenarnya kalau sesuatu berlaku pada kita, takaful tu yang akan menolong untuk kita sambung kehidupan anak kita, isteri kita atau diri kita sendiri sebenarnya. Itulah dia. Dan untuk saya kan, banyak orang sebenarnya tahu benda ni. Dia tahu sebenarnya itu penting untuk kesejahteraan hidup kita. Tapi dia letakkan ke tepi sebab mungkin belum sampai masanya untuk saya. What do you think? Sebab
untuk Encik Nur Razman lah, as a human being, when did you pick up your first, orang kata, subscribe polisi pertama? Lebih daripada 15 tahun yang lepas sebenarnya. Okey, tapi dalam keluarga saya sendiri, kita sembang secara santai. Betul. Dalam keluarga saya sendiri, saya pun melalui peristiwa di mana salah seorang ahli keluarga terdekat mengalami kanser. Tanggungan yang berat. Tanggungjawab yang berat. Jadi soalan-soalan yang kadang-kadang kita tanya, kalau perkara itu berlaku, apa akan jadi kepada tanggungan kita? Tepat sekali. Okey. Tepat sekali. Sedangkan macam saya cakap tadi, kita masih ada pendapatan, kita perlu, anak-anak kita perlu sambung hidup. Betul. Hutang-hutang kita kena bayar. Dan jangan lupa, dalam agama pun, kalau meninggal dengan hutang, apa hukum dia? Astaghfirullahalazim. Kita Next punya, of kin. betul. Kena sambung Kan kita, pembayaran hutang. jadi itu antara sebab-sebab benda tu sebenarnya saya cakap. Kesedaran berkenaan takaful ni bukan setakat untuk membeli produk tau sebenarnya. Tapi macam saya cakap, emosi. Kita perlu protect emosi. I suka bila you cakap membeli produk. So, bila kita cakap pasal kesejahteraan hidup ni, takaful dan perkataan insurans tu. Banyak orang kata, samalah tu kan. Dia takaful dia insurans. Saya pernah, bila saya baru saja berkahwin, saya ni jenis yang orang kata sediakan payung sebelum hujan. Jadi masa saya single, saya dah orang kata subscribe kepada polisi takaful. Dan Alhamdulillah, sebab daripada saya single, saya dapat polisi saya dah menjalani 10 different surgeries atau pembedahan yang kadang-kadang yang sangat berbahaya juga. Kalau saya tak ada polisi, saya cakap sekarang saya papa kedana. Dan siapa yang tahu yang kita akan melalui benda-benda macam ni, betul tak? Betul. Jadi kepada Encik Nur Razman dengan pengalaman dia, dia mempunyai tanggungan yang terpaksa melalui satu yang sangat serius, memakan belanja. Jadi kalau kita tak merancang dengan betul, itulah dia membawa kepada kejatuhan diri seorang. Tapi kita nak clearkan satu dulu. Antara takaful dengan insurans, dia sama ataupun tidak? Objektifnya sama. Okey. Tapi cara dia berbeza. Tu dia muskil. Muskil sikit. Kita sebagai orang Islam, kita bercakap soal takaful sini. Saya. Konsep takaful ni adalah berkonsepkan sedekah. Sedekah. Kalau konsep insurans berdasarkan jual beli, tapi itu ada ketidakpastian menyebabkan ulama mengharamkan insurans tapi menghalalkan takaful. Tapi kalau kita tengok dari sudut konteks yang lagi besar, kita sebagai seorang beragama Islam, kita percaya kepada konsep sedekah, kita percaya kepada amal ibadah kita. Jadi takaful ni adalah satu gabungan antara protection, perlindungan dan amal ibadah juga. Cantik. Konsep takaful ni sangat cantik sebenarnya. Indah tersusun Tersusun dah. Okey. Jadi kalau kita cakap pasal konsep mudarabah ataupun ummah ya, di mana sedekah ni saya difahamkan daripada mereka yang berada di dalam orang kata polisi yang sama dan membantu antara satu sama lain. Itu konsep takaful sebenarnya. Betul. Betul juga. Jadi tak berbaloi lah saya baca website Takaful Ikhlas lagi dan lagi sebab ini soalan yang paling bernas. Apa beza sebenarnya orang cakap insurans, orang cakap takaful kan. Jadi takaful ni bagaimana pula dengan duit yang diletakkan, semua diletakkan kepada orang kata investment ataupun pelaburan yang patuh syariah. Betul. Itu yang penting untuk kita. Jadi rezeki yang kita dapat daripada perlindungan ni pun kita tak ada syak wasangka. Macam kita cari rezeki untuk keluarga kita, kita nak syorkan sebagai Muslim yang bertanggungjawab, kita nak rezeki yang anak-anak kita makan semua halal. Begitu juga dengan perlindungan kita, saya rasalah. Betul. Alhamdulillah. Abang Nur Razman betul. Kefahaman saudara, sahabat saya Nasi betul lah sebenarnya. Bila kita cakap soal sedekah, sebenarnya kita bersedekah untuk tolong menolong sesama kita kat situ. Itulah konsep di sana yang dibawakan kan. Kan? Tapi dari orang kata viewers kita yang sedang menonton sekarang ni, pada yang baru saja join kita, saya bersama dengan Encik Nur Razman Zainal, Chief Executive Officer of Takaful Ikhlas, nak menceritakan bukan pasal polisi, bukan pasal sebagainya, kita bukan jual insurans kat sini. Tapi kita ada saya ada soalan-soalan yang saya rasa saya nak kongsi dengan semuanya. Jadi kalau kita cakap pasal takaful juga, takaful dengan insurans, okey kita dah jelaskan. Tapi takaful itu sendiri, takaful ni, takaful lah. Orang kata, takaful tu apa? Takaful tu, takaful lah. Jadi macam mana kita nak membezakan ciri-ciri takaful dan produk-produk yang berbeza? Sebenarnya, okey, sebelum kita pergi ke situ, mungkin saya patut sentuh
orang kata, orang mungkin ramai tak faham. Ha. Takaful, okey, takaful, simpanan. Hmm. Bila kita bercakap soal takaful ni, dia adalah sebahagian dari komponen financial planning. Penyelarasan kewangan sendiri Ha. Okey, kita ada pelaburan, kita ada simpanan dan kita kena melindungi. Melindungi semua itu. Betul? Jadi itu adalah takaful. Itu yang satu komponen. Jadi bila Nas cakap tadi, takaful lah bukan. Takaful adalah sebahagian daripada orang kata apa, kepentingan, keperluan keuangan seseorang. Dan banyak orang kata atau letakkan ke tepi kerana mungkin ada orang kata kita pasrah dengan rezeki Allah SWT. Apa yang kita bagi kita guna sahaja. Nak berlabur boleh melabur, nak simpan boleh simpan. Tapi nak berlindung tu lillahi ta'ala. Macam mana konsep tu pula? Kita tawakal. Tapi sebelum tawakal kita kena Ikat usaha. unta kita? Betul. Kan? Nabi pun ada sebut kan. Tapi ada satu lagi konsep yang kita kena faham. Bila mungkin saya bukan ustaz Nas, saya bukan ustaz. Tapi kita tahu asas ni macam maqasid syariah atau tujuan syariah. Kita kena lindungi 5 perkara. Tapi 2 antaranya adalah nyawa kita, Melindungi nyawa? harta kita. Melindungi harta? Harta kita. Betul? Inilah fungsi takaful. I didn't think about it that way. Okay, alright. Salah Jadi, satu dia. so kalau takaful ni pun boleh dikatakan pecah kepada 2 lah. Iaitu macam Encik Nur Razman kata, takaful keluarga. Jadi ini melindungi diri dan juga mereka yang kita sayangi lah. Ya. Dan the other component adalah takaful untuk benda-benda. Oh, takaful am dipanggilnya. Baru belajar kata. Jadi takaful am ni melindungi orang kata kita punya insurans motor, rumah dan sebagainya ya. Ya. Selain daripada hayat kita. Dan semuanya essential diperlukan untuk kita menjalani hidup kita dengan orang kata aman sempurna lah. Betul lah tu. Betul lah tu. Pasal apa? Kalau kita tengok, kita nak melindungi tu okeylah. Kita ada rumah. Okey. Kita ada kereta. Okey. Tengok rumah sudahlah. Okey. Kita nak kena lindungi rumah kita daripada banjir. Okey, daripada kilat petir, kebakaran. Kan? Semua tu perlindungan. Itu yang dikategorikan sebagai takaful am tau, untuk melindungi harta kita. Sebab kita tak tahu bila suatu malapetaka akan terjadi. Malapetaka. Ya, saya. Okey, so daripada produk yang diwawarkan ni, saya difahamkan Takaful Ikhlas pun ada lancarkan produk yang baru dalam minggu saham ni kan. Tapi merangkumi 2 aspek takaful ini ya. Apa nama dia tu? Yang pertama takaful yang kita panggil ikhlas bersama. Nama cantik yang kita nak ikhlaskan. Pasal ikhlas. Ya, brand kita ikhlas. Jadi kita nak orang kata ikhlas bersama. Dan saya rasa ikhlas tu penting untuk saya kalau kita nak melindungi keluarga kita. Ini tanggungjawab kita. Kalau kita nak jadi seorang suami dan seorang ayah dan seorang Muslim dan seorang khalifah yang bertanggungjawab, ini adalah satu yang kita mesti lakukan. For me, takaful is an important responsibility. Untuk kita nak kata pasrah biarkan begitu saja, for me is not an option. Tapi untuk saya dah sampai, Encik Nur Razman dah sampai. Yang kat luar sana masih sedang mungkin belum sampai buat saya. What do you say to people like that? Message saya kepada semualah yang orang kata apa yang mungkin Nas cakap dia tak sampai lagi. Saya kita tengok di sudut orang Islam, kita orang Islam. Nabi ada rebutlah 5 sebelum datang 5, betul? Yes. Antaranya apa? Muda sebelum tua, sihat sebelum sakit, kaya sebelum miskin. Lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Tapi kalau kita tengok, ni cantik ni. Konsep tu sebenarnya ada kena-mengena dengan takaful kalau kita tengok. Bukan ni pasal apa? Kalau kita tak sedar sekarang, kita nak ambil takaful ketika kita dah tua. Harga dia yang nak dibayar, premium dia atau contribution dia tu atau caruman dia tu memang tinggi. Yang pertama. Yang kedua, kita nak bercakap soal sihat sebelum sakit. Kita kena faham dalam takaful, contoh takaful hayat, takaful keluarga. Kebanyakan atau kesemualah sebenarnya. Bila nak ambil takaful keluarga ni, ambil ketika sihat. Bukan ambil dah sakit baru nak ambil. Ada kemungkinan besar
kemungkinan besar permohonan tu dah ditolak. Oh, itu pun ada juga ya Ada. kesnya. Ya, Sebab jadi mungkin terlalu berisiko tinggi. betul. Mungkin cara kehidupan, mungkin masih isap rokok ke apa dan sebagainya. Jadi benda-benda semuanya akan Betul. menambahkan premium Ya. kita kan? Ia akan menambahkan premium dan ada kemungkinan sebenarnya risiko yang kita dah tahu tu terpaksa ditolak oleh syarikat takaful sebenarnya. Pasal kita sebenarnya konsep tolong-menolong ni kita kena pastikan dalam tabung tu atau pencarum tu insya-Allah semua dalam keadaan sihat. Masa Sihat diambil. sebelum sakit. Sihat sebelum sakit. Itu Muda sebelum dia. tua. Baru saya faham hikmah-hikmah perkataan tu. Okay. That's very insightful. Thank you. Terima kasih banyak-banyak. So for me sekarang saya pun tengah susun my thoughts. So kira bila saya ambil polisi saya masa saya umur 22 tahun. Masa saya single. Itu pun sebab kita kerja dalam industri hiburan ni. Industri hiburan ni kita ni sangat membahaya tau. Kita tak ada persatuan ke apa nak melindungi diri kita dengan insurans. Kita kena fikir diri kita sendiri. So saya fikir macam tu dulu. Aku ni panjat bangunan dengan benda ni. Kalau aku jatuh apa jadi, kesian mak aku. At that time tak ada tandungan. Saya fikir mak saya saja. Sebagai seorang Islam kan kita fikir mak kita dululah. Jadi saya ambil. Dalam setahun saya ambil itu, saya dapat claim 16,000 kerana ada surgery lutut bocor dan sebagainya. Dan until now umur saya 42 tahun, jangan cakap orang. Dan saya dah ada 10 surgery di sini dan saya rasa sangat beruntung. Tapi kepada orang yang kat luar sana yang masih belum rasa kepahitan atau kesakitan, macam mana kita nak ubah fikiran diorang ni, Encik Nur Azman? Saya punya nasihatlah kepada orang yang mungkin belum sampai kesedaran, sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat Nas kan. Kita tak tahu musibah akan sampai bila. Okey. Kita tak tahu. Sekarang ni kalau kita tengok Nas, sama ada kita percaya atau tidak, berapa ramai yang meninggal ketika usia 30-an, 40-an yang meninggal mengejut. Saya ada rakan-rakan yang Saya pun. Jadi kita tengok kadang-kadang ini peristiwa yang saya lalui sendiri, yang saya tengok sahabat saya meninggal secara mengejut, anak 3 orang. Hutang lagi nak bayar. Okey, anak masih bersekolah. Jadi itu kepentingan takaful. Sebab tu saya cakap di awal forum tadi saya cakap penyambung hayat, penyambung kehidupan. Pasal kita tak tahu bila kita akan meninggal, bila musibah akan menimpa kita. Kalaupun kita tak meninggal pun sekalipun. Contohlah macam Nas tadi 16,000 tadi kan. Kan? Sakit. Bayangkan kalau orang yang tidak ada medical takaful. Untuk keluarkan 16,000 bukan senang. Dan kena korek tabung. Nak korek tabung. Dan itu 16,000. Tapi kalau contohnya na'uzubillah, kalau orang tu kena sakit yang berat, jantung. Dan perlukan kos yang tinggi Kos dan yang berterusan pula tu. Betul. Itu Sebab yang saya cakap. Jadi di sana kita tak tahu, malang tidak berbau lah kan. Semuanya di tangan Allah, ajal di tangan Allah, rezeki tangan Allah, jodoh pun tangan Allah juga. Tapi dalam kita nak berkumpul tu, saya tengah fikir pasal potensi diri. Ya, saya ni orang kata I was in the corporate line dan saya decide untuk kerja untuk diri sendiri sebab saya ada impian. Saya ada wawasan, saya ada matlamat untuk menjadi seorang yang berguna, untuk Malaysia. Semangatlah kan, semangat. Tapi saya fikir kat diri saya, kalau saya kumpul duit ni, lepas tu saya sakit. Dalam kumpul duit nak buka bisnes ke apa, kena ambil duit tu untuk kesihatan. Atau mungkin mak kita sakit. Mak kita sakit, apa-apa kita gadaikan apa saja. Baju kat atas badan pun kita akan gadai untuk mak kita, betul? Betul. Tapi kenapa kita kena buat sedemikian? Jadi untuk saya, what do you think pendapat Encik Nur Azman sebagai orang kata pelindung impian diri? Kalau kita nak fisabilillah dalam hidup kita pun, kita kena lindungi hak itu juga. Pasal apa? Kalau kita tengok macam Nas sebut tadi, mak kita apa semua kan. Kalau saya balik kepada apa yang Nas sebut, kumpul duit kan. Duit tu digunakan untuk bisnes. Ada cara yang lebih baik untuk kita melindungi perniagaan kita. Takaful. Pasal apa? Kalau kita bayar contribution atau caruman, itu kan sikit je. Ya saya. Apabila berlaku musibah sesuatu, tak kiralah pada diri sendiri ke atau macam kita ada mak yang perlu kita jaga semua kan. Tabung daripada takaful tu kan cover. Kalau katalah, okey,
mak kita perlukan rawatan melibatkan 100,000. Kita ada saving yang kita nak gunakan macam Nas cakap tadi untuk buat bisnes. Adalah lebih baik saya rasa kalau dia ada takaful, 100,000 tu dibayar oleh takaful, bukan diambil daripada simpanan. Simpanan tu digunakan untuk perniagaan. Untuk perniagaan potensi diri satu hal. Kalau kita ada tanggungan pula dan sekarang saya ada anak lah pula. Sekarang kita ada letakkan duit sikit untuk tabung anak-anak. Takkanlah nak korek tabung anak pula. Betul. Dan sebagainya kan. Jangan. Kalau bini saya nampak memang nak kena terpeling ni. Korek tabung anak kan. Jadi di sini kalau kita cakap pasal itu cakap pasal keluarga lah. Kalau kita cakap pasal aset pula, macam saya katakan tadi, ini semua yang diperlukan oleh kerajaan. Dan kalau tak ada insurans motor, habis kena sama masuk jail. Betul. Kalau tak ada insurans kebakaran, semua masuk jail. Jadi apa perbezaan takaful am daripada takaful ikhlas daripada yang kat luar sana? Takaful, okey, di takaful ikhlas am, di takaful kita ada dua syarikat sebenarnya. Satu syarikat takaful keluarga dan satu syarikat takaful ikhlas am. Di syarikat takaful ikhlas am kita punya pelbagai orang kata apa, perlindungan takaful untuk kebakaran, untuk home protector yang apa tu home kita panggil ikhlas home protector yang melindungi isi rumah kita. Okey. Daripada banjir, daripada kilat apa semua. Kita ada takaful motor. Okey. Semua ni untuk memenuhi keperluan negara sebenarnya. Yes. Okey. Keperluan individu dan keperluan negara. Kita kena faham tu. Dan untuk kita sebagai consumer atau sebagai orang kata mereka yang inginkan perlindungan atau nak subscribe kepada polisi kan. Jadi mereka mencari kesenangan. Untuk saya infrastruktur sangat penting. Jadi kepada makcik-makcik kat luar sana, saya nak pergi jumpa orang ni, saya nak pergi counter dia, saya nak tengok sendiri apa yang nak cakap kita nak that human touch kan. Jadi macam mana dengan infrastruktur? Jadi berapa cawangan yang ada di seluruh Malaysia dan boleh tak kita pergi online untuk yang baru-baru ni? Kita okey, cakap sikit pasal takaful ikhlas. Takaful ikhlas kita ada 13 cawangan di Malaysia. Okey, besar. Maknanya je bolehlah pergi mana-mana cawangan yang kita nak, okey? Satu. okey. Yang kedua, kalau macam takaful am tu, okey, dia boleh pergi ke kita punya website kalau nak beli. Alhamdulillah. Okay. Ada produk-produk yang kita jual melalui website. Dalam baru-baru ni dalam Minggu Saham ni pun kita launch satu produk ikhlas home protector, home protect takaful yang kita jual melalui kita apa online atau dalam talian. Wow. Mana pergi ke situ? Tak payah lagi ada ejen dan sebagainya. Komprehensif. Bagus. Alhamdulillah. So this is takaful ikhlas step into the digital future lah kata. Betul. Bagus. Masa depan. Untuk masa depan, untuk orang milenial ni, yang budak-budak yang saya tengah bekerja sekarang ni, wah sekarang semua hebat. Ni macam ni je. Nak cakap dengan orang pun dia tak nak ni. Yeah. So it's great that takaful ikhlas is taking the step forward to digitize itself. Jadi sekarang ni pula kita dah cerita pasal perlindungan keluarga, tanggungjawab kita dan sebagainya. Bagaimana pula dengan kita cakap pasal Minggu Saham kan? Jadi ada ke orang kata vehicle atau produk daripada takaful ikhlas yang menjana ke arah sana? Okey, kita sebenarnya di Minggu Saham ni kita ada 3 produk. Yang pertama, ikhlas bersama yang saya sebut tadi. Yang kedua, ikhlas dariku. Ikhlas dariku? Ikhlas dariku. Okey. Itu hibah. Itu konsep hibah. And juga endowment juga. Itu pun kita baca kita juga. Konsep hibah. Kita menghadiahkan sum covered atau perlindungan takaful itu kepada yang tersayang. Awal-awal lagi kita dah serahkan. Dan itu perlukan kontrak dan sebagainya. Betul. Kan? Okey, itu yang dinamakan produk ikhlas dariku tu. Ikhlas yang cantiknya produk ikhlas dariku tu pun satu-satunya produk yang saya tahu di industri sekarang, di pasaran sekarang ni yang menawarkan dia punya orang kata apa compensation atau sum cover tu double bila berlaku kematian kerana kanser. Wow. Kalau katakan you cover life 100,000, kalau bukan you lah. Kalau orang tu meninggal, alhamdulillah. Kalau orang tu meninggal kerana kanser, dia dapat 200,000. Bukan dia lah, anak-anak dia. Okay. Dan produk yang ketiga saya sebut tadi ikhlas home protector. Okey, komprehensif produk takaful am yang cover isi rumah. Daripada banjir, kilat, kebakaran. Wow. Jadi bukan saja dari segi luaran je, semua sum insured daripada apa yang ada di dalam rumah juga sekali. Yang kita jual melalui dalam talian atau online lah. Baik. Okay. Alhamdulillah. So jadi yang apa saya dapat nampak di sini, takaful ikhlas juga ingin mengeluarkan produk dan juga servis yang dapat
orang kata memenuhi rasa pelbagai lapisan. Jadi tak kisah bila single ke kita boleh mula dengan nafas yang baru. Betul. Bila kita dah baru saja berkeluarga, bila saja baru dapat anak. Untuk saya rasa ada suatu polisi untuk setiap individu. Bagaimana dengan pendapat Encik Nur Azman? Nur Azman ada kata pasal financial planning di sana ya. Jadi tak kisah gaji kita berapa, ada plan untuk, there is a plan for someone? Ada. Untuk takaful ikhlas, kita punya orang kata perlindungan. Artinya yang kita bagikan melalui plan takaful kita affordable. Affordable. Itu Untuk nombor semua. satu. Untuk semua. Bukan untuk golongan atasan sahaja, untuk semua. Daripada sebenarnya daripada B40 pun dah ada dah pun. Okey, pertengahan, dan kalau siapa yang mampu untuk cover sampai 4-5 juta ke apa untuk hayat dia pun ada juga. Jadi untuk semua peringkat kita cover. Dan sebab saya nak utarakan ni sebab tak kisahlah B40 ke M40 ke T20 ke 1% ke, ajal tetap ajal. Betul, malang tidak berbau dan boleh terjadi kepada sesiapa saja. So untuk saya nak cerita pasal inclusivity, iaitu takaful sesuai untuk sesiapa. Boleh tak saya cakap? Sesuai untuk sesiapa saja. Sesiapa saja. Non-Muslim pun kira samalah juga. Ada satu mungkin yang saya tak sebut tadi yang takaful tawarkan yang tak ada di conventional insurance adalah apabila berlaku lebihan tu sebenarnya partisipan atau pencarum akan mendapat ekstra dekat situ selain daripada sang covered. Dia sumbang semua bersedekah kan. Yes, tapi bila kita dah tolak jumlah claim yang kita bayar, mungkin teknikal sikit, dah maaf lah. Tak apa. Tapi lebihan tu kita akan pulangkan balik kepada pencarum. Pencarum. I see. So dia get the extra Dia endowment. dapat perlindungan dan kemungkinan dia dapat lebihan daripada tabung takaful tu sendiri. Ada syarat kat sana tak? Dengan syarat tabung tu ada lebihan, tapi insyaAllah selalunya memang ada lebihan pun. Memang ada lebihan lah. Lebihan, Terutamanya kalau kita mencarum dari usia yang muda. Betul. Jadi itu yang saya nak wawarkan di sini. Sebab saya seorang yang muda. Bukan saya taklah muda sangat, tapi saya mula masa saya muda and I've never regretted that decision. Itu yang saya nak wawarkan kepada follower saya awal-awal. Tapi dah sampai ke Minggu Saham ni, saya wawarkan kepada sesiapa saja yang logon, yang sedang mendengar ni, yang sedang mencari jalan untuk mempelbagaikan portfolio mereka. Takaful has to be a part of that portfolio. Untuk saya ya, untuk kita mempelbagaikan dan melindungi diri kita. Itu satu. Selain tu Minggu Saham ni saya rasa day ke-6. Ada apa-apa lagi aktiviti yang disarankan oleh Takaful? Kita bermurah hatilah kita participate dalam Minggu Saham ni. Kita tawarkan pelbagai cabutan tuah rezeki dekat kita punya social media. Okey, dan siapa yang subscribe tu kita punya produk, tak kiralah keluarga ke atau am ke, takaful hayat tu ke, takaful keluarga atau am pun layak untuk dapat cabutan rezeki. Okey. Alhamdulillah. Jadi silalah pergi ke kita punya Instagram, kita punya Facebook. Wah, okey, insya-Allah. Wah, dah jadi CEO, dah ada Facebook, Instagram hebat-hebat sekarang. Boleh tahan you. Very good. I mean, for me, it's a great way to engage with your consumers. Betul. Ya, kepada orang kata yang melanggan polisi takaful ikhlas. Yang masih belum melanggan atau sudah pun melanggan, it's always good to have these platforms, orang kata, untuk menyebarkan ilmu. Untuk saya, ilmu bila kita belajar terutama tentang ilmu saham atau ilmu kewangan, takaful saya consider as ilmu kewangan. Ya, as financial planning, kita always boleh tingkatkan polisi-polisi kita, betul tak? Betul. Jadi dalam hidup kita mungkin naik gaji. Satu tak cukup sebenarnya. Saya cakap berkenaan dengan polisi. Saya bukan cakap sebenarnya. Satu tak cukup. Oh, terperanjat saya macam, Jangan salah ini aku faham. tengah tonton ni, kau jangan main-main kan. Okey, Satu polisi tak cukup sebenarnya. Okey, so kalau kata nak berikan advice lah, as a friend lah, janganlah sebagai CEO. Taklah. Begitu. Das, macam saya cakap tadi, you masih muda, alhamdulillah. Thank you. As you grow older, meningkat usia, keperluan kita berubah. Betul. Anak kita makin membesar. Aset kita makin membesar. Jadi ketika itu kita perlu meningkatkan daya celik keuangan kita. Okey. Masa ketika usia 30, mungkin kita ambil perlindungan setakat mungkin 100,000 saja. Tapi bila kita dah meningkatkan aset kita, hutang kita pun mungkin bertambah, anak kita makin membesar untuk pergi universiti, kita kena tingkatkan lagi. Sebab tu saya cakap satu polisi tak cukup.
Dua polisi. Saya difahamkan sama ada statistik masih benar atau tidak, tapi saya difahamkan satu ketika dulu Jepun average ada 4 polisi seorang Satu orang ada 4 di polisi. Jepun. Wow. Kita di Malaysia Satu pun pasrahlah. Kan, lepas tu kalau katakan tiba-tiba tanggungan naik dalam satu bulan tu, tak apalah, ni bulan ni kita tak bayar dia lah, tak apalah. Jadi untuk saya itu satu komitmen ya. Bila kita ambil satu orang kata kita melanggar polisi atau kita subscribe dan kita kena janji kepada diri kita sebab itu amanah kita kepada keluarga kita dan yang tersayang. Saya ada jumpa, ada member kan, macam cerita pasal polisi, tiba-tiba musibah melanda. Musibah melanda tak dapat claim sebab dia tak bayar. Dan dia bayar ni, macam 15 tahun dia bayar. Atau 10 tahun dia bayar. Tapi okey, mungkin dia hilang kerja dan sebagainya, dia decide okey discontinue dan sebagainya. Jadi untuk saya sangat-sangat sayang. Pendapat Encik Nur Hazman? sebenarnya saya punya pandangan lah ya. Takaful, jangan kita korbankan takaful. Jangan Okey, korbankan. Jangan korbankan takaful. Dalam setiap pelan takaful sebenarnya ada flexibility. Kalau tak mampu, kita boleh kurangkan. Sebenarnya kita dalam takaful produk tu, bila kita design produk tu, kita ada tabung savings. Kalau tak mampu bayar pun saving yang boleh cover sebenarnya. Tapi jangan kita korbankan, jangan kita lapsekan polisi itu. Jangan kita putuskan sebab itu amanah kan. Itu amanah kita dengan anak-anak kita. Macam saya cakap, penyambung hidup. Dan kita tak tahu bila musibah berlaku. Yang peristiwa Nas sebut tadi tu, ramai yang berlaku kat luar. Betul? Betul? Dia bayar setahun, dia bayar 2 tahun, tak ada apa-apa pun berlaku. Jangan. Masa tu Dia jadi selepas tu, masa tu nak itu cari kat mana? nak berdarah air mata berdarah pun kata tak gunalah kan. Ini benda yang common berlaku dalam masyarakat kita sebenarnya. I see. Masyarakat kita hari ini. Jadi dalam kita nak sedarkan orang tu sebab penyambungan polisi itu sangat penting sebab again kita tak tahu mana terjadi. Untuk saya mungkin ada pendapat yang berbeza, tapi kalau kita carumkan sebagai satu ummah kan. Saya cerita pasal fairness, pasal adil. Kalau member kita kat sini dia tak putus 20 tahun dia contribute. Kita kat sini pula tak apalah, sekali-sekala kita bayar. Okeylah, tak apa, Mamat tu boleh cover, ada halnya kan. Macam mana dari segi adil? Keadilan tu sebenarnya saya balik pada konsep asal tadi sebut. Ingat tak Nas? Kita sebut tadi apa beza takaful yang konvensional? Insurans kita cakap bersedekah. Yes. Dan amanah yang datang dengan sedekah. Niat kita apa? Akad kita apa? Bersedekah, tolong orang. Saya tak nampak satu perkara yang orang kata apa yang perlu kita petikaikan dekat situ. Pasal sebagai orang Islam, suka atau tidak, siap sedekah kita akan memberi insya-Allah pahala Ganjaran untuk kita. ganjaran di sana esok. Jadi saya nampak sebenarnya dari sudut takaful ni sebenarnya dia bukan sebagai satu caruman keluar duit saja. Okey. Kita continuously bersedekah. Kita menolong orang yang susah. Macam contoh tadi, ada orang yang tak mampu bayar. Betul? Kan? Betul. Kita tahu dalam keadaan ekonomi sekarang mungkin COVID ke apa kan. Kita pun orang kata kena berdada lapang sikit. Benda apa ada. Kita kena fikir dari satu sudut lain. Kita kena fikir yang kita sedang menolong orang. Actually, that's a really good point. I never thought about it that way. You know? Betul. Bila kita cerita pasal komitmen, sebab kita dah biasa bayar bil kan. Ya. Ini tanggungjawab kita kena bayar. Dan saya jenis yang bertanggungjawab. Kan? Tapi kalau kita cakap terang, kalau kita ubah persepsi kita, sebenarnya bila kita carumkan tu, kita bersedekah kepada ummah kita. Apa duit yang kita letak sebagai premium tu, ya dia melindungi kita, tapi yang paling penting, duit ini akan menolong somebody out there yang sangat perlukan duit ini. Macam mana kalau kita fikir dari sana? Betul lah tu. Betul lah tu. Itulah sebenarnya konsep takaful. Tolong menolong. I see. Dia Terang lagi bersuluh aku. Terima kasih banyak. Bila kita bersedekah, kita niat kita, akad kita untuk menolong orang. Selain kita lindungi diri kita, kalau musibah menimpa, tapi sebenarnya kita menolong orang lain dalam tabung tu. Nampak? That is a really interesting concept. Jadi dalam kita mencarumkan, kita rasa kita nak melindungi diri kita, fisabilillah kita. Tapi sebenarnya bila kita bersedekah dan kita gunakan duit itu untuk muafakat ummah kita, lapang dada kita untuk kita mencarumkan tu. Jadi kita akan mencari jalan. Jadi kalau kita pun nak ada portfolio yang besar, kata macam okey kita ada insurans, kita ada simpanan dan kita ada investment. Oh, kita tak ada sedekah lagi. Sebenarnya takaful itulah
yang mampu menjadi sedekah anda sebenarnya dan boleh dimasukkan ke dalam portfolio. Orang kata kita nak kata okeylah saya nak sedekahkan 10% tu. Bolehkah saya kirakan caruman takaful saya dalam 10% tu? Dalam konsep takaful, dalam produk yang kita beli, kita dah kira siap-siap jumlah berapa yang akan ditolak sebagai tabung untuk bersedekah. Plan awal-awal. Plan awal-awal dah. Maknanya contoh RM100 beli ikhlas bersama contohlah. Okey. Kita ambil ikhlas bersama. Kan ada dua tadi, ikhlas bersama, betul. ikhlas sedekah. Ambillah ikhlas bersama. Ikhlas Okey. saya bersama. Ikhlas bersama. Okey, RM100 sebulan. Daripada RM100 sebulan tu dah ada peruntukan daripada RM100 tu berapa sedekah dia. Masuk dalam tabung takaful tu sendiri. Alhamdulillah. Jadi tak payah fikir lah. Dah fikir dah. Tak payah fikir dah. Berapa persen ke apa ikut pada umur dah ada dah. Dan yang akhir sekali lah untuk kita wrap up this whole Ya. conversation lah. Kepercayaan kepada syarikat takaful tersebut di mana kita yakin portfolio dia akan syariah compliant. Itu yang kita nak pengesyoran tu tersebut. Jadi saya, Encik Nur Azman kita member jadi saya ada pengesyoran lah kan. Ya. Tapi macam mana untuk orang di luar sana untuk ada pengesyoran bahawa apa yang mereka carumkan bukan saja menolong ummah tapi digunakan sebaik-baiknya, sehalal-halalnya orang kata. Okey, saya terus terang cakap takaful ikhlas. Nama ikhlas tu berat, ikhlas. Ikhlas menolong. Ikhlas menolong, ikhlas bersama, ikhlas. Okey. Baik. Dan perjalanan syarikat kita memang dipantau oleh syariah komiti kita. Dan juga Setiap regulatory body lah. Regulatory body lah. Setiap halal haram, sama ada pelaburan ke atau tata cara perjalanan syarikat tu, semua dipantau. Jadi insya-Allah 100% syariah compliant. 100%. 100% insya-Allah. Carum duit, tidur, tutup mata, doa-doa, amin. Amin. Itu Alhamdulillah. saja. InsyaAllah untuk kesejahteraan diri, untuk mencapai potensi atau impian anda. Dan itulah saja masa yang kita ada. Sebenarnya terperanjat juga. Lama juga kita bercakap ni. Syok macam kita bersembang. Kalau ada kopi ni, habis kopi kita. Terima kasih banyak-banyak Encik Nur Azman Zainal, Chief Executive Officer of Takaful Ikhlas. It's been an absolute pleasure to see you. Macam saya cakap lah, mula-mula apa yang kecil dah jadi besar kat Minggu Saham ni. Jadi teruskan bersama-sama lain-lain aktiviti yang terdapat dalam Minggu Saham ni. Ada lagi 2 hari. Dan untuk Takaful Ikhlas kepada anda, dah cerita sini, dah sembang, terbuka hati pula untuk lihat macam mana kita boleh melindungi keluarga kita dan yang tersayang dan juga harta benda kita antara 2 kewajipan seorang Islam. Silalah ke takafulikhlas.com. Minta maaf, nombor telefon Cik Nur Azman tak ada, saya je yang ada. Tapi kat sini semua informasi yang ada di sana atau hubungi ejen-ejen yang affiliated atau wealth planners yang kata wealth planners daripada Takaful Ikhlas akan bukan saja menolong tentang caruman anda tapi juga menyusun kehidupan kewangan anda. InsyaAllah lapang dada, orang kata tepuk dada, tanya selera, insyaAllah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.